Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk program kita yang baru ni, iaitu pengajian akidah pula kali ni, insya-Allah. Jadi rasanya ramai ahli yang sama. Jadi terima kasih kerana sudi untuk mengikuti kuliah akidah kali ini. Dan insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah kita akan gunakan kitab Risalah Al-Bajuri fi Ilmi Tauhid. Risalah ataupun Risalah Tauhid Imam Bajuri lah. Sebab dia ada satu kitab Risalah Tauhid tu masyhur tu ya, dalam bahasa Jawi lama, bahasa Melayu lama, Risalah Tauhid. Karangan siapa saya tak ingat lah. Tapi yang ni Risalah Imam Bajuri fi Ilmi Tauhid, ataupun kita panggil Risalah Tauhid Imam Bajuri. Sebab kalau panggil Risalah Tauhid saja nanti ada confuse pula. Ada satu kitab Melayu lama tu, Risalah Tauhid, kadang-kadang diajar di surau-surau, di masjid-masjid. Selalunya orang-orang yang lama lah. Itu susah sikit bahasa Melayu dia, bahasa Melayu lama. Itu bukan. Ini Risalah Tauhid yang maksudnya yang ditulis oleh Imam Al-Bajuri lah. Ada yang sebut Bajuri, ada yang sebut Baijuri. Jadi seperti biasalah, untuk siri pertama ni kita buat mukadimah sikit. Ada sebuah hadis yang masyhur yang digelarkan oleh para ulama sebagai hadis Jibril. Hadis tu agak panjang. Hadis itu kalau dalam hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, hadis yang kedua. Imam Nawawi ada kitab hadis 40 kan. Hadis pertama hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua tu hadis Jibril. So dalam hadis tu panjang lah kalau nak baca hadis tu. Hadis tu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia yang riwayatkan hadis tu. Dia kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW, iz tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul satu orang pemuda. Syadidu bayadis siyabi, sangat putih bajunya. Wa syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. Kan? La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda dia ni, tanda-tanda safar. Maksudnya nak kata dia ni musafir pun bukan.
wala ya'lamu minna ahadun. Tak ada seorang di kalangan kami pun yang kenal dia. Nak kata dia musafir pun tak juga. Nak kata dia penduduk sini Madinah, seorang pun tak kenal dia. Jadi hatta jalasa ila Nabi SAW, sehinggalah dia duduk kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, dia menemukan lutut dengan lutut. Wada'a yadaihi ila fakhizaihi, dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ada riwayat, banyak riwayat. Ada riwayat kata akhbirni anil iman dulu, ada yang akhbirni anil Islam dulu. Jadi tak silap saya akhbirni anil Islam dulu kot kalau tak silap saya. Tak kira mana-mana tu saya tak ingat lah. Jadi akhbirni anil iman, maka Nabi jawab al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Maka faqala sadaqta, maka dia jawab benar kamu. Fa'ajibna lahu, kami rasa hairan. Yas'aluhu yusaddiquhu, dia tanya waktu dia benarkan. Semua qala akhbirni anil Islam. Faqala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tasum ramadan wa tu'tiyaz zakah kan wa anta hujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam syahadah la ilaha illallah muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Kan sadaqta. Dia tanya lagi, waqala akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Waqala Nabi SAW jawab an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kalaulah kamu tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dia kata akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Sa'ah tu saat kejadian kiamat. Maka Nabi SAW jawab, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jawapan Nabi. Maka akhbirni anil amaratiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW jawab, antalidan nisa'u amata rabbataha, akan wanita-wanita ataupun amat-amat akan melahirkan tuan-tuannya. Antalidal amatu rabbataha, hamba-hamba perempuan akan melahirkan tuan-tuannya. Antural hufatal urata, kamu akan melihat orang-orang yang telanjang berkaki ayam, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kemudian fantalaqa, kemudian dia beredar dari situ. Falabistu maliyan, kata Sayyidina Umar, aku duduk beberapa hari. Kemudian Nabi SAW tanya, ta'lamu man sa'il ya Umar, tahu tak siapa yang tanya itu Umar? Maka Sayyidina Umar jawab, Allahu Rasulul alam, Allah Rasul lebih alam. Nabi kata, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum, itulah Jibril datang kepada kamu untuk ajarkan kamu agama kamu. So jadi ulama kata hadis ini adalah satu kesimpulan yang lengkap tentang agama kita ni. Sebab apa? Nabi kata huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang hari itu tu Jibril, dia datang untuk mengajarkan kamu agama kamu. Panjanglah kalau nak dibahaskan hadis ni. Cuma di sini ulama mengatakan bahawa agama kita ni ada 3 rukun yang penting. Agama kita ni terdiri atas 3 rukun. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga rukun ihsan. Jadi kalau kita tengok pada rukun iman itu, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat dan qadar, maka di situ setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke zaman tabi'in, tabi'at tabi'in tu, muncul satu bidang ilmu yang mengkaji tentang rukun iman ini. Muncullah satu bidang ilmu yang dinamakan sebagai ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu teologi, ilmu kalam dan sebagainya.
Kemudian rukun Islam. Rukun Islam kalau kita tengok kan syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji itu muncul satu bidang ilmu yang membahas tentang masalah ni, iaitu ilmu fiqah atau ilmu syariat atau ilmu apa lagi. Dua itulah yang masyhur kot. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan itu yang muncul yang membahaskan tentang masalahnya iaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu ma'rifat atau ilmu tazkiyatun nafs. Ini penyucian hati, penyucian diri, macam-macam lah istilahnya. Kemudian tentang, ada yang menambah lagi tentang hari kiamat itu, muncul satu bidang ilmu yang dipanggil semenjak akhir-akhir ni, dipanggil fiqhul tahawulat. Fiqhul tahawulat yang mana yang masyhur dalam membahaskan ilmu ni, apa ni, Syekh Abu Bakar Al-Adni. Syekh Abu Bakar Al-Adni itu dia ada mengarang kitab Fiqhul Tahawulat berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kan, yang kecil besar dan sebagainya. Dipanggil satu bidang ilmu lagi yang khusus iaitu Fiqhul Tahawulat. Tetapi secara sebenarnya termasuk di bawah tajuk akidah lah. Di dalam akidah dibahaskan tentang masalah kiamat lah. So apa? Dalam rukun iman tu kan beriman kepada hari kiamat. So biasanya dipelajari tentang hari kiamat tu dalam bab akidah. Walaupun ada ulama yang memustaqilkan, yang mengasingkan ataupun menyendirikan tajuk pembahasan tersebut, dipanggil fiqhut tahawulat. Itu ada dalam YouTube, dalam semua ada kan, Syekh Abu Bakar Al-Adni tu. So jadi insya-Allah kita akan belajar akidah. Kita akan belajar akidah kerana itulah antara rukun Islam, rukun agama kita yang penting lah. So nisbah akidah kepada ilmu-ilmu lain ni ialah sebagai usuluddin kan, dinamakan sebagai usuluddin, usul agama, bermaksud asas agama, iaitu yang maknanya terbina segala-galanya yang lain di atasnya. Maksudnya kalau akidah kita benar, maka benarlah segala ilmu-ilmu yang lain, amalan-amalan yang lain. Kalau akidah kita rosak, akidah kita tidak diterima, maka segala-galanya tertolak. Sebab itulah dikatakan usuluddin, usul ataupun asas bagi agama. Tak guna orang tu dia mahir fiqah ataupun beramal banyak, beramal macam-macam amalan, setiap malam tahajud, setiap hari puasa, setiap hari khatam Quran. Tapi akidah rosak, akidah tak betul, maka sia-sia. Sebab tu dinamakan sebagai usuluddin. Dari sudut itu maka dinamakan sebagai usuluddin, usul ataupun asas bagi agama. Asas tak ada, apa pun takkan boleh terbina. Segala sesuatu kan terbina di atas asas, di atas usul. Jadi kalau asasnya tak betul, yang lain semua tak betul lah. Kemudian dinamakan sebagai akidah, ilmu akidah. Kena akidah itu daripada bentuk kata dipanggil sifat musyabbahah, aqidatun, yang bermakna, boleh jadi dua makna. Satu bermakna mu'taqid atau bermakna mu'taqad. Maknanya perkara yang dipegang atau orang yang berpegang. Sebab akidah tu satu ikatan lah. Akidah tu dari segi bahasa daripada asalnya sulasi mujarradnya aqada, daripada perkataan aqada, aqdun, ikatan. Satu ikatan. Maksudnya bila kita mengikat sesuatu itu kan, maksudnya bila kita dah isi penuh, kita ikat supaya dia tak tumpah, supaya dia tak terkeluar lah. So maksudnya akidah ni satu ikatan yang disimpul mati dalam hati kita terhadap kepercayaan kita, yang mana itulah dia kepercayaan kita. Kita ikat dalam hati kita, kita tak akan tidak akan menyalahinya, tidak akan ragu-ragu lagi terhadap pegangan tersebut. Itu dinamakan akidah. Maksudnya akidah yang dimaksudkan sini mu'taqad, iaitu perkara yang diiktikadkan. Akidah tu perkara-perkara yang wajib kita i'tiqadkan. Itu dinamakan akidah. Perkara-perkara yang wajib kita i'tiqadkan, kita percaya, kita yakini, kita imani, kita ikat sampai mati dalam hati kita lah. Kita simpul mati dalam hati kita supaya dia tidak terkeluar
dan tidak ditembusi oleh keraguan-keraguan ataupun tidak dicemari oleh keraguan-keraguan atau syubhah-syubhah lah. Itu dinamakan akidah. Ataupun nama lain yang masyhur juga ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu dinamakan tauhid sebenarnya kerana pembahasan yang paling penting dalam akidah itu adalah pembahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dituntut untuk mengesakan Allah Taala, mentauhidkan Allah Taala berarti mengesakan Allah Taala. Dan itulah isu ataupun pembahasan yang paling penting di dalam akidah. Maka dinamakan ilmu tauhid, boleh dikatakan dari satu sudut balaghah, zikrul juz wa muradul kull. Menyatakan bahagian tetapi yang dimaksudkan ke semua sekali lah. Oleh kerana bahagian ketuhanan, bahagian tauhid, mengesakan Allah Ta'ala itulah yang paling penting dalam akidah, yang paling besar, paling panjang perbahasannya dalam akidah. Paling utama, nombor satu, maka dinamakan ilmu tauhid. Tapi dalam masa yang sama, kita bahas juga tentang malaikat, kitab, nabi, kiamat, qadar dan qadar. Dan nama-nama macam teologi, itu nama-nama saintifik kot apa, saya tak pastilah jenisnya apa itu, dipanggil ilmu teologi. Atau monotheism, apa macam-macam lah istilah-istilahnya. Atau dipanggil ilmu kalam. Ini yang jadi isu kontroversi besar ni, ilmu kalam. So ilmu kalam pun salah satu nama daripada ilmu ini, yang mana sebenarnya secara khususnya makna ilmu kalam maknanya ilmu tentang perbahasan hujah akli untuk menjadi dalil ataupun untuk menegakkan atau menetapkan akidah. Bila sebut ilmu kalam, maksudnya dia lebih kepada hujah-hujah akli. Pembahasan mengenai hujah-hujah secara akli untuk mengisbatkan akidah itu. Ini yang penting ni, orang yang tak faham ni bila sebut ilmu kalam je, ilmu kalam ni sesat. Imam Syafi'i kata ilmu kalam ini sesat. Siapa yang melibatkan diri dengan ilmu kalam perlu disebat dengan batang kurma. Perlu disebat. Dan kata Imam Syafi'i, melibatkan lebih baik daripada seseorang itu berjumpa Allah Ta'ala selain daripada syirik lah. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih buruk terhadap seseorang itu selain daripada syirik lah, iaitu dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia melibatkan diri dalam ilmu kalam. So banyak dulu salafus soleh mencerca ilmu kalam. Ini pembahasan penting sebenarnya. Itu maknanya kalau orang sekarang ni lah, orang sekarang ini, biasalah kan, saya malah nak sebut nama-nama yang masyhur ni, yang famous ni mencerca ilmu kalam itu mendatangkan perkataan-perkataan salafus soleh, antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, untuk mengkritik ilmu kalam. Maka ternyata, macam mana nak cakap ternyata dia jahil lah. Kita kata ternyata dia jahil, tak dapat nak memahami apakah ilmu kalam itu yang sebenar, dan kenapakah ulama salafus soleh itu mencerca ilmu kalam, mencela ilmu kalam. Jadi bayangkanlah satu ilmu itu dicela. Layakkah sesuatu ilmu itu dicela? Ilmu. Jadi perlu kena faham kenapa, apa maksud Imam Syafi'i sendiri mencela ilmu kalam. Ulama-ulama salafus soleh yang lain mencela ilmu kalam tu kenapa? Ilmu kalam yang macam mana? Jadi memanglah ilmu kalam itu ilmu yang membahaskan tentang hujah-hujah akli. Hujah-hujah akli. Okey, siapa yang menggunakan hujah akli ni? Memang asalnya adalah falsafah. Ahli falsafah bermula daripada zaman Sufusta'iyun. Zaman Sufusta'iyun ni maknanya zaman-zaman ahli falsafah yang sebelum Aristotle lagi. Zaman Greek Yunani dululah. Maka mereka cuba membahaskan tentang ketuhanan lah. Dia falsafah ni bukan saja ketuhanan, banyak bidang lagi. Banyak bidang yang lain kan, matematik pun falsafah, architecture pun falsafah, banyak lah. Tetapi salah satu daripadanya adalah tentang ketuhanan.
Jadi zaman-zaman dulu memang itulah bermula daripada suku-suku Ta'iyun yang terdiri daripada golongan Indiyah, Inadiyah, La Adriyah, macam-macam lah. Nanti kalau tu boleh rujuk dalam kitab syarah Muqaddimah Syarah Akidah Nasafiyah tu dibahas. Kemudian muncullah ahli falsafah yang lain menolak suku Ta'iyah ni kerana mereka punya pemikiran tu dianggap safsatah ataupun kebodohan lah. Muncullah ahli-ahli falsafah yang membuat satu hujah-hujah yang lebih bernas lah kita kata. Tetapi tanpa panduan daripada wahyu, daripada Allah Ta'ala, daripada Rasul, maka tetap jugalah masih meraba-raba lah kata, walaupun guna akal semata-mata tanpa tanpa didorong oleh wahyu, tanpa dibantu oleh wahyu tu tetap juga meraba-raba. Ada perkara yang benar, ada perkara yang akan tersasar. Bahkan sesama mereka pun macam-macam pendapat tentang ketuhanan ni lah. Jadi akhirnya bila datang Islam, Islam, maka Islam datang dengan wahyu kan. Allah Ta'ala utuskan para nabi, para rasul. Jadi memberitahu tentang manusia, tentang ketuhanan yang sebenarnya. Jadi maka di situ para nabi untuk supaya dia ni dipercayai atau dibenarkan oleh manusia yang dia diutuskan ketika itu, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan membuktikan kebenaran para rasul itu dengan mukjizat. Maka dengan perantaran mukjizat itu, maka yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala dia beriman lah. Yang mana yang tak dapat hidayah tak beriman juga. Dia tengok mukjizat pun dia dah tahu dah benar, cuma dia sombong macam bongkak macam Abu Jahal kan. Bukan tak tahu, Abu Jahal bukan tak tahu Nabi Muhammad tu benar, cuma dia tak nak. Dia tak mau tunduk. Dia ada kepentingan lah, dia takut pangkat dia nanti jatuh. Macam-macam alasan sombong lah. Sombong. Padahal dia tahu Nabi Muhammad tu benar, dah tak ada alasan lagi lah nak menolak Nabi Muhammad SAW. Tapi tak mau. Tak mau. Jadi dibenarkan saja dengan mukjizat. Maka sebahagian yang beriman, sebahagian tak beriman. Kemudian setelah Nabi wafat, maka para sahabat meneruskanlah Islam itu. Maka setelah zaman sahabat itu bermulanya zaman fitnah lah kita kata. Bermulanya zaman fitnah. Panjang nak cerita ni zaman fitnah ni. Zaman fitnah ni yang mana bermula pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu ketika jadi khalifah, yang mana akhirnya beliau dibunuh. Kamu tengah baca Quran tu kan, akhirnya Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Kemudian dalam masa yang sama Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam menuntut Sayyidina Ali untuk mencari pembunuh Sayyidina Osman, menjatuhkan hukum qisas. Dan ketika itu Sayyidina Ali menghadapi kesukaran lah untuk melaksananya kerana pembunuhan itu terancang dan diakui oleh lebih kurang hampir 100 kabilah. Akhirnya Sayyidina Ali tak dapat bertindak. Akhirnya Muawiyah dia memberi tekanan. Akhirnya ringkas ceritalah, panjang. Tengok dalam kuliah-kuliah saya yang lain tu, yang dalam grup saya tu panjang saya cerita. Berlakulah perang Siffin, perang Jamal di antara sesama Islam. Di situ muncul, akhirnya pecah, ramai mati bunuh, muncul puak-puak seperti Khawarij. Kemudian Sayyidina Ali dibunuh, akhirnya jadi pengikutnya mengasingkan diri daripada pemerintahan Muawiyah, akhirnya jadi Syiah. Dan masa ada juga kelompok yang dipanggil Murji'ah. Nanti muncul pula golongan yang mengingkari qada dan qadar, dipanggil Qadariyah, ataupun yang menisbahkan qada dan qadar keseluruhannya kepada Allah, jadi Jabariyah. Tu ada pula kelompok yang memahami ayat-ayat Al-Quran yang tentang Allah Ta'ala ni secara zahir, secara literal. Muncullah kelompok Mujassimah, Musyabbihah, macam-macam. Itu dah mula zaman fitnah akidah dia panggil. Zaman fitnah akidah yang mana
perbahasan tentang Allah Ta'ala, tentang malaikat, tentang rukun iman lah, dah mula dimasuki oleh bermacam-macam fahaman. Sudah dicemari dengan bermacam-macam fahaman. Ada puak mula membahaskan Allah tu apa dia, adakah Allah tu jisim ke bukan, Allah tu di mana, bertempat ke tidak, Allah Ta'ala itu adakah zatnya, macam mana, semua dibahas. Maka mula timbulnya fitnah-fitnah, syubah-syubah dalam akidah. Kerana apa? Kerana itu kira Islam, maknanya Islam sudah berkembang, ramai manusia yang masuk dalam Islam ketika itu, sama ada betul-betul masuk Islam dengan ikhlas kerana ingin betul-betul menghayati Islam, ataupun masuk Islam kerana terpaksa, atau masuk Islam ingin merosakkan Islam. Kemudian masuk Islam dengan membawa fahaman-fahaman dia yang dahulu daripada Yahudi, Nasrani, falsafah, Majusi, Hindu, Cina, Buddha dan sebagainya, masuk habis semua dalam Islam. Mula timbul persoalan pertikaian, perdebatan. Allah tu macam mana, macam tu, macam ni, jisim ke tidak, berlaku perdebatan dan sebagainya. Dia dah tak sama macam zaman Nabi, zaman sahabat dah sama dah. Dia dah lain dah. Siapa hidup di zaman tu, Jadi ketika itu yang paling kita kata paling hebat di dalam menghujat atau menghujah, apa istilah dia, memberi penekanan lah, terhadap akidah ni dari sudut ketuhanan itu, dengan menggunakan akal itu, falsafah. Ketika itu tekanan daripada ahli falsafah. Ahli falsafah ni yang banyak mempersoalkan tentang ketuhanan Islam. Dia kata kalau Tuhan kau macam ni, Tuhan kau macam mana. Dia ada konsep ketuhanan dia sendiri kan, yang dia faham dengan akal. Maka dia berhujah lah dengan umat Islam menggunakan hujah akal. Yang mana ketika itu Islam semua hujah-hujah dia semuanya Quran hadis saja. Hujah-hujah dia Quran hadis. So bila ahli falsafah ni, mereka tak terima Quran hadis. Mereka takkan, itu semua orang maklum lah. Mana ada ahli falsafah ni menerima Quran hadis. Maka ahli falsafah ni dia mula macam-macam lah. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat akli kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Islam ketika itu, ulama Islam lah kita kata. Maka menyebabkan ulama-ulama Islam rasa tertekan maknanya kita tak boleh lah nak jawab dia orang ni punya hujah akal dia orang ni. Kita jawab dengan Quran hadis, dia tak percaya. So macam mana kita nak jawab balik ni? Maka ketika zaman Khalifah Ma'mun, dia telah perintahkan ulama-ulama pada zaman dia supaya mengkaji kitab-kitab falsafah, mempelajari bahasa-bahasa falsafah, terjemahkan kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab. Maka ulama-ulama ketika itu mulalah mengkaji, mempelajari. Sebab apa? Kita nak faham dulu kan, nak faham dulu falsafah ni apa dia, supaya kita boleh lawan balik lah. Kalau kita sendiri tak faham apa yang mereka bahaskan, macam mana kita nak lawan? Maka para ulama pun mengkaji, akhirnya masalahnya yang mengkaji itu mula terpengaruh. Yang mengkaji falsafah itu sebenarnya dia agak terpengaruh. Maksud, hebat ni, boleh tahan ni hujah dia bang. Jadi ada sebagian ulama terpengaruh, terutamanya munculnya satu kelompok yang dinamakan Mu'tazilah. Saya tak nak cerita detail satu-satu dia punya ketua dia, siapa yang mulakan tu panjang. Jadi akhirnya asalnya Mu'tazilah ni bangkit mengkaji falsafah untuk menentang falsafah. Tapi malangnya mereka juga terpengaruh dengan falsafah. Jadi dalam masa yang sama mereka menentang falsafah, dalam masa yang sama pun mereka terpengaruh dengan falsafah. Sebab kehebatan kitab-kitab falsafah ni, kitab Aristotle, kitab-kitab Socrates, Plato dan sebagainya lah. Jadi ketika itu mereka yang bangkit menentang falsafah, maka mereka dianggap sebagai penyelamat lah Islam ketika itu. Malah Khalifah Ma'mun, Mu'tasim Billah dan Wasit Billah, 3 Khalifah Bani Abbasiyah ni memang terpengaruh dengan Mu'tazilah kerana kehebatan mereka dalam menguasai hujah akli daripada falsafah tu dan mengalahkan falsafah, dan mereka dianggap sebagai ulama mempertahankan akidah Islam lah ketika itu. Dan salah seorang daripadanya ialah Imam Abul Hasan
Ali bin Ismail Al-Ash'ari pun asalnya Mu'tazilah juga. Jadi Mu'tazilah ni walaupun dia berjayalah kita kata, panjang sejarah dia nak baca, dapatlah mempertahankan juga Islam dari sudah bila mereka dah menguasai hujah akli ataupun dinamakan ilmu kalam itu, mereka berjaya jugalah berdebat dengan apa falsafah, mempertahankan Islam. Cuma itulah, oleh kerana terpengaruh juga, akhirnya mereka juga dipengaruhi oleh akal-akal falsafah ni, akhirnya mereka membuat ataupun timbul daripada mereka beberapa pahaman-pahaman yang sudah mula menyalahi akidah-akidah Islam ataupun ahli sunnah wal jamaah lah kita kata. Masa tu belum lagi munculnya ahli sunnah wal jamaah secara khusus lah kita kata, belum muncul lagi. Sebab ketika itu Islam je. Ketika itu Islam, tak ada istilah, maksudnya istilah yang betul-betul ditakyinkan. Inilah ahli sunnah wal jamaah tu belum. Masa tu menunggulah, maksudnya muncul dulu firqah-firqah yang lain. Muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, muncul. Akhirnya untuk membezakan yang asli Islam itu dengan yang firqah-firqah ni, kelompok-kelompok ni, maka mulalah dicop sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kalau sebelum tu tak perlu pun Islam je kan, selesai. Islam atau bukan Islam kan, Islam atau bukan Islam. Tetapi dalam Islam sendiri sudah ada kelompok-kelompok yang sudah nampak macam lari daripada Islam. Kata lari pada Islam, tak juga. Dia syahadah, dia semayang, dia puasa, dia haji. Bahkan ada yang ibadah dia memang sampai orang tak boleh lawan pun ibadah dia. Puasa sepanjang hari, tahajud sepanjang malam, Quran, hafal Quran, mulut tak pernah kering daripada Al-Quran. Sentiasa lidah dibasahi dengan Quran, zikir. Tapi sudut akidah pelik-pelik fahaman dia. Macam-macam. Ada yang menolakkan, ada yang menolak takdir, ada yang mengatakan Tuhan itu berjisim, bertempat, ada yang mengatakan Tuhan itu bertangan, berkaki, beranggota, macam-macam. Ada yang kata Tuhan tak tahu apa yang akan berlaku, ilmu Allah tentang juz'iyat ni Allah Ta'ala tak tahu secara juz'i apa perbuatan manusia. Setelah manusia buat baru Allah tahu, sebelum tu Allah tak tahu. Macam-macam fahaman. Maka di situ perlu satu pengasingan lah. Perlu satu pengasingan untuk membezakan antara Islam yang asli, yang sebenarnya, yang diwarisi daripada Nabi dan sahabat, dengan daripada kelompok-kelompok yang mereka ni Islam, semuanya mereka ni syahadah, puasa, semayang semua. Akhirnya terpecahlah dua, satu yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah, yang satu lagi ahli bid'ah wad dalalah. Cuma ada sebahagian ahli bid'ah wad dalalah ni, sebahagiannya sesat dan terkeluar pada Islam, sebahagiannya masih lagi Islam, cuma mereka ni fasik lah, mereka ni mubtadi' dan fasik. Kita tak kata mereka ni kafir, sebab mereka masih syahadah, masih semayang, puasa, zakat. Buat apa kalau dah bukan Islam tak semayang lah kan? Tak payahlah syahadah, tak mengaku, masih semayang, bahkan ibadahnya boleh mengalahkan yang lain malah. So terpaksalah dianggap masih Islam, tetapi Islam yang bid'ah, yang dalalah, sesat dan bid'ah. Tapi masih Islam. Tapi ada jugalah yang sesat dan bid'ah yang sampai terkeluar pada Islam pun ada juga. Itu pembahasan panjang lah. Dia punya tobit dia yang mengeluarkan seseorang tu daripada Islam, itu dibahas dalam bab fiqah. Dalam bab fiqah, dalam isu murtad. Dalam bab fiqah, dalam bab murtad itu ada di belakang-belakang lah biasanya. Bila bab jenayah, hukumat, syahadah itu di situ akan ada satu bab dipanggil bab murtad. Itu fiqah. Akidah pun bahas juga. Cuma akidah bahas secara umum, apa itu kufur, apa itu iman, apa itu nifaq. Cuma menghukumi seseorang itu kufur atau tidak, itu dalam fiqah, dibahas dalam fiqah. Maknanya apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh dihukumi sebagai murtad, terkeluar daripada Islam, atau masih lagi tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dia masih lagi Islam tetapi dia dah sudah kategori fasik ataupun mubtadi' ataupun ahli bid'ah.
Itu dibahas tu dalam fiqh. Panjang pembahasan dia. Cuma itulah, ada yang mudah-mudah mengkafirkan orang, ada yang terlalu bagi can terlebih pun ada. Dia yang bagus, yang terbaiknya dia kata khairul umuri awsatiha. Maksud ada satu yang kelompok yang mu'tadil, yang mu'tadil, yang seimbang, yang tak terlalu ekstrim dan tak terlalu cuai, tak terlalu sembrono. Itu dibahas dalam fiqh. Okey. Jadi bermakna kesimpulannya kita ada satu Islam, satu bukan Islam. Satu Islam, satu lagi bukan Islam. Maknanya untuk seseorang itu dia dianggap sebagai seorang Islam, seorang Muslim, dia ada dobit dia ada ukuran dia. Dan yang mana kalau menyalahinya akan menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Kemudian yang kedua, di dalam Islam itu sendiri nanti terpecah dua lah secara besarnya, iaitu satu dipanggil ahli sunnah wal jamaah dan satu lagi dipanggil ahli bid'ah wad dalalah. Jadi siapakah ahli sunnah wal jamaah itu? Tu dia. Jadi biasa ini pun khilaf lah, ini pun khilaf. Ada orang kata Asy'ariyah Maturidiyah lah ahli sunnah wal jamaah, yang lain bukan. Itu pun salah juga. Bukan semata-mata Asy'ariyah dan Maturidiyah saja yang ahli sunnah. Habis tu yang sebelum kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan ahli sunnah ke? Jadi kita kena kaji dulu, buat pengkajian. Maknanya sebelum kemunculan Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menjadi imam kepada golongan ahli sunnah wal jamaah ketika zaman dia itu, bermakna sebelum tu sudah ada ahli sunnah wal jamaah. So kita jangan terlalu cepat. Kita bila ahli sunnah je siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Itu yang lain tu. Dia orang akan hujah kita macam tu, susah nak jawab. Jadi kita kata sebenarnya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dia dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah setelah zaman itulah, setelah zaman kemunculan Imam Abul Hasan Asy'ari bangkit menentang Mu'tazilah dan firqah-firqah bid'ah yang lain, firqah-firqah batil yang lain. Kemudian dia mendatangkan satu manhaj untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika itulah masyhurnya mazhab Asy'ariyah dan satu lagi Maturidiyah. Bermakna bila zaman Imam Asy'ari sampai sekarang ni kan dah 1000 tahun lebih. So bila kita sebut siapa ahli sunnah wal jamaah, maknanya Asy'ariyah Maturidiyah, tanpa kita menafikan sebelum itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab tak mungkin Imam Abu Hasan Asy'ari yang datang lahir 260 Hijriah, meninggal 324 Hijriah, Abu Mansur Maturidi meninggal 333 Hijriah, tu maksudnya kita kata awal kurun yang keempat lah. Awal kurun yang keempat baru ada ahli sunnah wal jamaah. Sebelum tu tak ada. Itu kena hati-hati tu. Kita tak nafikan. Maknanya memang Nabi, sahabat ahli sunnah wal jamaah tu maksudnya Nabi dan sahabat lah, yang mengikuti mereka lah, yang mengikuti manhaj mereka ataupun sebenarnya akidah mereka. Cuma disebabkan zaman Nabi itu tidak ada fitnah akidah sepertinya pada zaman Imam Abul Hasan Asy'ari itu, kita kata kemuncaknya fitnah akidah. Kemuncaknya fitnah akidah tu berlaku di zaman Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Kita mereka bangkit dengan manhaj yang baru. Manhaj yang baru, bukan akidah yang baru. Itu kena faham manhaj akidah. Siapa tak boleh bezakan antara manhaj dengan akidah, masalah. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu manhaj saja. Itu manhaj di dalam mempersembahkan akidah, di dalam menegakkan hujah-hujah akidah. Ini penting kena faham betul. Maknanya sebelum zaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, ulama-ulama salafus salih menggunakan manhaj yang berbeza. Maksudnya tidak ada pembaharuan di dalam manhaj. Masih dengan manhaj naqli, iaitu Quran hadis sebagai hujah. Tetapi apabila Imam Abul Hasan Asy'ari melihat bahawa Al-Quran dan hadis ini tidak boleh dijadikan hujah untuk melawan falsafah, tidak boleh dijadikan hujah untuk melawan orang yang bukan Islam, maka dia tambah satu lagi manhaj, iaitu menggunakan hujah akli
digabungkan dengan hujah naqli untuk menegakkan akidah Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Faham? Itu penting tu. Sebab apa? Asy'ariyah ni hanya menyediakan manhaj untuk berhujah secara akli sahaja. Adapun akidah datang daripada Quran dan hadis. Akidah, Quran dan hadis. Maka dia ada dua kena faham di sini, iaitu dipanggil masdar talaqi. Dipanggil masdar talaqi, sumber penemuan. Masdar talaqi itu maksudnya sumber penemuan lah. Jadi akidah itu sendiri memang dari Allah. Allah yang menyampaikan akidah itu kepada hamba-Nya melalui para rasulnya, iaitu dengan mengutuskan rasulnya dengan wahyu. Allah yang bagi innani anallah la ilaha illa ana, kan Allah Taala dalam Quran sebut qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna rabbakumullah Allahu allazi khalaqas samawati wal ard. Semua akidah itu Allah yang bagi tahu. Allah sendiri yang bagi tahu akidah kita. Malaikat ke, kitab ke, rasul ke, kiamat ke, qada qadar, itu semua akidah itu, mu'taqad itu datang daripada Quran dan hadis Nabi. Faham? Itu dipanggil masdar talaqi bagi akidah itu sendiri. Adapun satu lagi masdar talaqinya yang dipanggil akal. Masdar talaqi bagi akal itu dipanggil ma'rifat. Dipanggil ma'rifat. Macam mana manusia ingin mengetahui itu adalah akidah. Macam mana manusia ingin mengetahui dan membenarkan akidah itu, tidak dia kena ada akal. Dia kena ada akal. Orang gila tak ada taklif. Orang gila tidak ditaklifkan, tidak dibebankan dengan syariat, baik akidah, baik fiqah. Orang gila tak ada akal. Akal adalah kot sikit kan. Hanya orang yang berakal sahaja yang boleh menerima akidah itu, boleh makrifat akan akidah itu dan menerima dan membenarkan akidah itu. Orang yang tak ada akal tak boleh. Batu, kayu, bahkan binatang, pokok, dia tak dibebankan dengan akidah, tak dibebankan dengan fiqah. Sebab apa? Syarat taklif mesti baligh berakal. Baligh berakal. Tak ada akal macam mana nak tahu akidah? So jadi kena tahu beza di antara akidah dengan akal itu. Peranan akal dengan peranan syarak. Peranan nakal kita panggil nakal lah, kita panggil nakal. An-naqlu iaitu nukilan-nukilan daripada Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah lah khususnya. Itu masdar talaqi dia memang Quran hadis. Tapi akal ni masdar talaqi bagi makrifat. Dengan akal lah kita boleh mengetahui. Mula-mula sekali dengar lah kan, bila Rasul datang bagi tahu, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Rasul bagi tahu, telinga dengar. Bila telinga dengar, dia fikir, betul ke Rasul ni kata? Betul ke ada Allah? Betul ke ada Tuhan yang namanya Allah yang ciptakan langit dan bumi? Selama ni aku sembah berhala dekat Kaabah tu, nenek moyang aku semuanya selama ni sembah berhala kan. Orang Quraisy zaman Nabi, bila Nabi SAW dakwah beriman kepada Allah, semuanya kau ni Muhammad biar betul. Kami punya Tuhan campak mana yang 360 Tuhan tu, tiba-tiba kau kata itu bukan Tuhan. Tuhan Allah, mana dia Allah tu, tunjuk kami. Betul ke? Faham? So mula-mula mereka dengar tu. Lepas tu mereka fikir, betul ke? Betul ke Muhammad engkau ni utusan Tuhan? Betul ke engkau dakwa ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah? Mana Allah engkau? Tunjukkan. Kalau betul-betul kau ni utusan Allah tu, belah bulan tu. Dia cabar kan. Maka Allah Ta'ala belahkan bulan untuk membenarkan apa Nabi SAW. So bila orang tengok, alamak bulan terbelah. Maka Nabi Muhammad manusia yang tak boleh belah bulan. Tak ada siapa pun boleh belah bulan. So Nabi tak kata aku yang belah bulan. Nabi kata, ini Tuhan aku Allah Ta'ala yang membelah bulan tu, membuktikan kebenaran aku. So bila akal tengok benda tu, alamak betul lah. Akhirnya akal pun terimalah akidah itu. So masdar talaqi bagi makrifat akan akidah itu namanya akal.
So kena tahu peranan akal dan peranan Quran hadis. Sebab tu orang yang zaman Nabi, mereka beriman dengan tengok mukjizat, tengok Nabi, tengok mukjizat Nabi bersama dengan Nabi. Mereka beriman. Zaman sekarang kita tak ada Nabi. Kita dah tak ada Nabi. So ulama kata macam mana kita nak membuktikan kebenaran akidah itu? Maka tidak dengan akal. Bahkan dalam 600 lebih ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal untuk membenarkan akidah. Afala ta'qilun wahum qaumun la yaqilun afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana kami ciptakan? Afala yanzuruna ilas sama fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka itu bagaimana kami ciptakan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk-ufuk dan dalam diri mereka itu sehingga menjadi jelas bahawa Allah tu benar al-haq. So apa lagi? Allah Ta'ala sendiri suruh gunakan akal kamu wahai manusia. Benarkanlah apa yang aku sampaikan, apa yang Rasul aku sampaikan ini, bahawa sesungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Tengok ciptaan-ciptaan aku bagaimana aku buat. Itu peranan akal. Peranan akal lain. Al-Quran dan hadis memberitahu akidah. Akal menerima akidah dan membenarkan di dalam hati. So, akidah tak ada kaitan. Tak boleh sibatkan akal dengan akidah dengan akal. Dalam akidah tak boleh guna akal. Tapi nak guna apa? Guna lutut. Guna apa kalau tak guna akal? Syarat wajib solat apa? Islam boleh berakal. Syarat wajib puasa, Islam boleh berakal. Kalau fiqah pun syarat dia mesti berakal. Akidah tak syarat akal. Hanya akidah untuk orang gila je. Akidah untuk orang gila je ke? Orang yang berakal tak boleh. Akal tak boleh digunakan untuk akidah. Itu satu statement yang keluar daripada orang yang walaupun dia ada PhD ke, 10 PhD ke, dia tak perasan rupanya dia telah menzahirkan kejahilan diri dia sendiri. Bukan nak menghina, nak mengendah. Engkau yang menunjukkan kejahilan diri. Kau tak faham apa benda yang kau cakap. Akidah tak boleh guna akal. Habis tu kau guna apa nak tanya? Faham Jadi di situlah Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi betul-betul menggunakan hujah-hujah akli itu untuk membenarkan akidah Islam, menegakkan hujah-hujah untuk membela akidah Islam. Dia orang yang faham yang tu, selesai masalah. Dia takkan pandang, dia takkan merasa Asy'ariyah ni guna akal, Asy'ariyah ni falsafah, Imam Syafi'i cela ilmu kalam, tapi Asy'ariyah guna ilmu kalam. Maknanya kalaulah Imam Syafi'i ada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, pasti dia akan cela Abu Hasan Asy'ari. Itu semua jahil-jahil murakkab punya perkataan. Orang yang tak faham pun apa benda yang dia cakap dia. Faham? Jadi saya contohlah, kita guna manhaj akidah kita dalam bab ketuhanan, bab beriman kepada Allah. Kita percaya Allah tu wujud. Allah wujud. Kemudian Allah tu qidam. Maksudnya kewujudannya tidak ada permulaan ataupun tidak didahului dengan tiada. Kemudian Allah tu baqa, kekal, takkan ada penghabisan. Dan Allah tu tidak sama dengan makhluk, laisa kamitsli syai', mukhalafah lil hawadis. Dan Allah Taala tu qiyamuhu bi nafsihi, al-ghani mutlaq, ghani mutlaq. Maknanya tak berhajat kepada sesuatu apa pun, dan dia ni esa wahdaniyah. Dan Allah tu ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Ambil dari mana? Semua nak tanya. Allah wujud tu ambil dari mana? Allah Taala ada kudrah, iradah, ilmu tu ambil dari mana? Ambil daripada falsafah. Ambil daripada kitab Aristotle. Kau tak pernah jumpa ke dalam Al-Quran kata Allah ada kudrah? Kau pernah jumpa dalam Quran Allah ada iradah, Allah ada ilmu, sama', basar, kalam? Tak jumpa dalam Quran. Sifat 20 tu kau tak jumpa ke dalam Quran? Asy'ariyah falsafah, Asy'ariyah falsafah. Orang yang bercakap tu, aduh ya kesian je ni. Cuma kau ni kenapalah? Janganlah zahirkan kejahilan diri kau sendiri, malu je. Kau ulama. Kau orang gelarkan ilmuwan, ulama, tiba-tiba kau zahirkan kejahilan daripada mulut kau sendiri.
Orang awam tak faham, syairah ni falsafah. Orang awam. Kau nak impress orang awam ke? Kau tak sedar ke perkataan kau zaman sekarang ni kau bercakap satu dunia dengar? Ulama, orang-orang yang alim, orang yang betul-betul faham dengar percakapan kau. Kau tak malu ke? Sedangkan kau tu ilmuwan. Asyairah falsafah. Akidah sifat 20 tu falsafah. Allah, kesian betul. Kaji satu-satu nak tanya wujud tu tak ada dalam Quran. Kata Allah Ta'ala Allah tu wujud. Nabi tak kata Allah tu wujud. Nabi tak ajar kita Allah tu qadim. Nabi tak ajar kita Allah tu baqa'. Allah tak bagi tahu ke dia baqa'. Allah tak bagi tahu kita ke dia ni ada kudrah, iradah, ilmu. Tak ada beritahu. Tak ada. Semua je boleh falsafah. Itulah dia. Dia orang tu 20 je. Sifat Allah berlambak-lambak. Siapa kata kita nafikan sifat-sifat lain? Siapa kata? Kita hanya kita mengkaji seluruh sifat-sifat Allah. Ulama-ulama kita mengkaji zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, semua dikaji. So kita kaji zat Allah dari sudut salbiahnya. Kita tak tahu zat Allah Ta'ala tu macam mana, tak pernah diberitahu dalam Quran hadis. So kita hanya mengkaji zat dari sudut salbiahnya. Allah tanya zat itu dia wujud, dia kekal, dia tidak ada permulaan, tidak ada akhir, zatnya tidak sama dengan zat yang lain, zatnya itu tak berhajat pada. Kita kaji zat, ulama kita kaji dari sudut salbiahnya. Kemudian dari sudut sifat diisbatkan sifat yang ada pada Allah yang merupakan sifat-sifat asas. Sifat-sifat asas yang menjadi asas bagi seluruh sifat. Kalau dipecahkan kudrah itu, memang tak larat nak bahas. Kalau dipecahkan iradah, ilmu, hayah, sama basar. Di antara semua sifat tu, dia ada sifat induk, dia ada sifat cabang, dia ada sifat zat, dia ada sifat af'al. Kau orang tak kaji. Kau orang tak mengkaji pun. Tersembunyi di sebalik ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada mesej-mesej di situ. Kau tak pernah kaji pun. Tak kerti nak buat kajian pun. Tak cukup akal, tapi tak guna akal. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada ulama-ulama Asy'ariyah, bahas tentang sifat ni sempurna. Sampai semua kelompok tak boleh lawan Asy'ariyah. Terus terang cakap lah. Kelompok apa yang nak sebut? Semua tak boleh lawan Asy'ariyah. Bila bangkitnya Imam Abu Hasan Asy'ari, habis bungkus semua Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Sampai menyuruh, bila Imam Abu Hasan Asy'ari datang, semua menyuruh tak berani berdebat dengan dia. Sampai dia terpaksa hantar anak murid dia untuk mewakili dia untuk berdebat dengan firqah-firqah batilah. Tak cukup lagi. Engkau orang tahu apa? Quran hadis je. Bukan ulama Asy'ariyah tak tahu Quran hadis. Ulama Asy'ariyah tak tahu Quran hadis. Yang buat tafsir paling banyak ulama siapa? Yang ulama-ulama hadis tu ulama siapa yang banyak? Kalau bukan Asy'ariyah. Faham? Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni dia membuat satu manhaj yang barulah kita kata. Tapi bukanlah nak meniru-niru falsafah ke, Mu'tazilah ke, siapa-siapa ke, bahkan untuk menjatuhkan mereka, menentang syubhah-syubhah mereka dengan ilmu yang sama, iaitu ilmu kalam, ilmu akal, hujah akal. Maknanya seolah-olah Asy'ariyah Maturidiyah ni telah mengislamkan falsafah, ilmu akal, ilmu kalam, dan telah mengahli sunnahkan ilmu kalam itu sendiri, sehingga mereka gunakan ilmu kalam yang sebelumnya itu dicela, yang sebelumnya digunakan oleh falsafah. Kita gunakan balik ilmu kalam itu untuk menegakkan hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, menentang segala syubhah-syubhah falsafah, Mu'tazilah dan sebagainya. Akhirnya dia diangkat sebagai imam ahli sunnah wal jamaah di dalam tidak meninggalkan sama sekali Al-Quran hadis dan tidak menyeleweng sama sekali daripada Quran hadis, tetapi menambah satu manhaj akli yang betul-betul mantap dan kejap dan padu, yang mana tidak ada yang boleh mengalahkan hujah-hujah Asy'ariyah Maturidiyah. Jom berdebat kalau tak puas hati kan. Jom. Nak tahu kehebatan ulama-ulama Asy'ariyah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jom. Tak puas hati, jom. Maksudnya kita boleh, bukan saya lah, maknanya kita terbuka kitab-kitab ulama Asy'ariyah. Apa saja fahaman-fahaman baik yang di luar Islam atau dalam Islam sini yang batil, yang maksudnya yang mubtadi', yang sesat, yang dalalah, semua dicantas habis oleh Asy'ariyah, sama ada dari segi Quran hadisnya ataupun dari segi aklinya. Yakin dah? Faham? Jadi walaupun ada setengah-setengah ulama tak begitu mengikuti manhaj Asy'ariyah itu kerana terlalu susah. Kerana ada level-level dia. Asy'ariyah ni ada level-level dia.
Jadi untuk orang awam kita bagi akidah saja. Sifat 20 ni untuk orang awamnya. Cukuplah 20 ni kalau kamu berpegang tentang sifat Allah ini, insya-Allah selamatlah iman kita. Nak dalam lagi, nak 99 pun boleh. Nak lagi berapa? 100 lebih, 200 lebih. Semua kitab-kitab ulama Asy'ariyah ada. Asma'us sifat. Ulama Asy'ariyah mana yang tak mengarangkan kita Asma'us sifat? Ulama Asy'ariyah mana yang tidak mengarang kita Al-Asma' was Sifat? Semua imam ada. Imam Ghazali ada mengarang, Imam Fakhr Razi ada mengarang, Imam Qurtubi ada mengarang. Semuanya membahas tentang Asma' was Sifat. Imam Baihaqi dan sebagainya. Semua ulama Asy'ariyah mesti bahas Asma'ul Husna. Maknanya semua sifat Allah itu dibahas. Tetapi untuk orang awam ni, ulama kita cukuplah 20 sifat yang asas ini sudah cukup untuk orang terlepas daripada tuntutan akidah. Kau kenal Allah dengan sifat 20 ni sudah cukup dah. Ini kami pilih sifat yang betul-betul solid, yang menjadi asas induk kepada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Cukup kalau kau belajar, selesailah masalah. Nak belajar lagi dalam lagi? Boleh. Jangankan 99, lebih pada tu kita boleh bahas. Imam Ibn Arabi dalam kitab dia, dekat berapa ribu lebih sifat Allah tu dikorek daripada Al-Quran. Quran dan hadis. Dikeluarkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Ada ulama lain buat macam tu? Tak ada. Semua tiru Asy'ariyah saja. Semua tiru daripada Asy'ariyah. Tiba-tiba Asy'ariyah tu 20 je. Dia orang tu dia orang nafi sifat Allah. Dia orang tu 20 je. Engkau dah habis baca ke semua kitab Asy'ariyah nak tanya? Semua kitab Asy'ariyah kau dah baca? Daripada Puasan Asy'ari sampai sekarang punya lima, kau semua kau dah baca dah? Habis dah? Yang kau nak kata kami ni nafikan sifat, kami hanya 20 sifat je, kau dah baca habis ke semua? Faham? Jadi insya-Allah yang kita akan bahas ni dalam risalah Tauhid Imam Bajuri ni hanyalah basic dulu. Kita mulakan dengan basic supaya kita tahu ini kewajipan bagi setiap umat Islam di dalam mengenal Allah. Dia perlu tahu sifat sekian. Kalau kau tak setujulah, kau tak nak belajar sifat 20. Cuma kami nak tanya engkau satu je lah. Engkau percaya tak Allah Ta'ala itu wujud? Kau percaya tak Allah Ta'ala itu qidam? Oh, qidam tak pernah dengar pun qidam tu apa. Okeylah. Allah tu al-awwal bila bidayah. Ini istilah. Qidam istilah. Makna dia apa? Allah tu al-awwal bila bidayah. Allah tu lah yang awal yang tidak ada permulaan. Kau percaya tak? Kau percaya. Allah tu al-akhir bila nihayah ataupun baqa'. Baqa' kau tak boleh nafi dalam Quran sabit. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Betul? Okey. Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk ke tidak? Oh, mana boleh sama? Laisa kamitslihi syai'. Okey. Allah Ta'ala itu berhajat ke kepada makhluk? Wa huwal ghaniyyu 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tu tak berhajat kepada satu apa pun termasuk dalam alam ini. Maksudnya qiyamuhu bi nafsihi itu istilah. Maksud qiyamuhu bi nafsihi itu Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada siapa pun. Dan Allah Ta'ala tu esa wadaniyah. Kau percaya? Percaya. Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah. Percaya? Percaya. Allah Ta'ala tu ada sifat iradah. Percaya? Percaya. Allah Ta'ala ada sifat ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Percaya? Percaya. Habis tu kenapa kau tolak sifat 20? Kau dah mengiyakan tadi, kau pun terima sifat 20 juga. Habis sifat-sifat yang lain, ya kami isbat semua. Secara ijmali kami mengisbatkan segala sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang sabit dalam Al-Quran dan hadis, semua kita isbat. Tetapi untuk kewajipan mempelajari yang wajib kita kena tahu sekurang-kurangnya 20 sifat. Engkau berapa nak tanya? Engkau mengenal Allah dengan berapa sifat? Cuba tanya dia. Oh, aku mengenal Allah dengan 99 Asmaul Husna. Maknanya kalau kau tak tahu satu, kau tahu 98 je kau tahu, satu kau lupa, berdosa tak? Kau boleh sebut semua 99 tu. Kalau orang tu lupa satu, berdosa ke? Wajib ke tahu 99 nak tanya? Maknanya kalau tak tahu 99 akidah salah. Kalau tak tahu 99 nama Allah tu berarti sesat lah. Berdosa lah. Tanya dia balik. Lepas tu tanya siapa yang kata kena wajib kena tahu 99, siapa tak tahu nama 99 dia berdosa, akidah dia salah, tak betul. Bagi dalil tengok. Ada Allah kata ke, Nabi kata ke, wajib kamu kena tahu 99 nama Allah, kalau kamu tak tahu kamu kafir. Kalau kamu tak tahu kamu berdosa. Ada dalil ke?
Ada dalil ke? Tak ada dalil. So kau kata kami tak ada dalil, Nabi tak ajar sifat 20, tak ada dalil pun. Betul-betulnya 99 ada dalil ke? Maksudnya ada dalil ke wajib mengetahui 99 tu? Atau wajib mengetahui semua sifat Allah tu dalam Quran hadis? Tak kira 99 ke, lebih 99 ke? Wajib ke? Tak ada. Tak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahawa secara spesifiknya kita wajib tahu jumlah sekian. Cuma ulama' kita berijtihad. Kami ulama' Asy'ariyah berijtihad. Seperti mana mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berijtihad bahawa rukun solat itu 13. Yang mana dalam Quran pun tak bagi tahu rukun solat tu ada 13. Nabi pun tak ada satu hadis walaupun yang dhaif pun kata rukun Islam, rukun semayang itu 13. Tetapi Imam Syafi'i mengkaji Quran hadis, dia buat kesimpulan rukun Islam 13, rukun solat 13. Sama saja. Tidak ada dalil yang bagi tahu kita kena tahu jumlah sifat Allah sekian semua ke 99 ke, banyak tak bagi tahu. Tapi ulama kita kaji sifat Allah, maka kita wajib mengenal Allah. Bila ditanya Allah itu siapa, kita jawab Allah tu adalah zat yang wujud, yang baqa, yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah lil hawadis, yang qiyamu bi nafsi, yang wadaniyah, yang bersifat kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Baik, kalau orang tanya kau Allah tu siapa, nak jawab apa? Allah kau tu siapa? Allah kau tu macam mana? Allah. Apa Allah kau tu? Kita jawab, Allah kami itu wujud. Allah kami itu qidam. Allah kami itu baqa. Allah kami itu mukhalafah lil hawadis. Allah kami itu qiyamuhu binafsih. Allah kami itu wahdaniyah. Allah kami itu bersifat kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Dan segala sifat-sifat yang sempurna yang tercabang daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Itulah kita jawab. Itulah Allah kita. Engkau Allah kau siapa? Allahku, nas'aluka ya man huwallah. Sambung. Nas'aluka ya man huwallah. Nas'aluka, kami bertanya kepada kamu, ya wahai fulan, man huwallah, siapa itu Allah? Tahu tak ayat pertama tu makna dia apa? Selalu nyanyi kan Asmaul Husna. Nas'aluka, kami bertanya kepada kamu, ya wahai fulan. Siapa-siapalah. Man huwallah, siapakah itu Allah? Allazi la ilaha illa huwa, yang mana tidak ada Tuhan selain dia. Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam 99. Sebutlah. Bila orang tanya Allah tu siapa, sebut semua 99 tu. Mampu. Sebutlah. Kita Asy'ariyah ringkas je. Daripada 99 tu, ulama pilih. Pilih, akhirnya jadi 20. Nanti saya cerita dalam besok, insya-Allah. Besok kita mula baca kitab. Saya akan bagi tahu macam mana jadi 20. Kenapa 20? Dan tak ada plan pun. Tak ada plan pun nak jadi 20. Tiba-tiba dengan sendirinya jadi 20 sebab dia ada pecahan itu. Dia ada sifat nafsiahnya, salbiahnya, ma'aninya dan maknawiyahnya. Macam mana jadi 20? Adakah memang asalnya daripada 20? Tak, asalnya bukan 20. Asalnya hanya 12, jadi 13, lepas tu jadi 20. Sebab apa? Sebab nanti saya terangkan nanti besok insya-Allah. Biar faham kenapa jadi 20. Kenapa tak 15? Kenapa tak 40? Kenapa saya terangkan besok. Apa makna sifat itu? Kenapa sifat itu yang dipilih? InsyaAllah besok lah. Ini sebagai pengenalan sajalah. Mukadimah biasalah. Boleh Dan kita kena yakin lah. Paling penting Asy'ariyah Maturidiyah ni manhaj saja. Hanya manhaj di dalam mempersembahkan akidah, ilmu akidah kepada masyarakat dan kepada sesiapa pun. Tetapi akidah itu sendiri daripada Quran dan hadis, bukan daripada Asy'ariyah, daripada Maturidiyah. Akidah itu sendiri daripada Quran dan hadis. Kita Asy'ariyah ni hanya manhaj saja. Tahu manhaj? Manhaj ni cara, metodologi, jalan, itu manhaj. Mazhab lah dalam istilah lain, mazhab. Faham? Dan tak ada orang pun yang boleh nafikan apa yang Asy'ariyah isbatkan sifat 20 tu. Siapa nafi, kafir. Siapa nafi Allah wujud, kafir. Siapa nafi Allah ada kudrah, kafir. Siapa nafi Allah ada iradah, kafir. Semua yang kita isbatkan tu kita dah pilih dah.
Nanti saya cerita besok insya-Allah. Kenapa 20? Boleh Jadi orang yang mengatakan Asy'ariyah ni falsafah, Asy'ariyah ni ilmu kalam sesat, itu semua jahil murakkab. Tak faham pun Asy'ariyah, tapi nak bercakap tentang Asy'ariyah. Bila orang yang faham ni, bila dia dah faham betul-betul, dia tengok orang yang mencaci mencela Asy'ariyah ni, dia rasa kesian kau ni. Confident lebih. Tapi jahil. Faham Cukup? Ada soalan? Dia ada peringkat dia, peringkat awam, yang wajib kita tahu. Nanti ada peringkat-peringkat yang mana tak perlu pun orang awam sibuk-sibuk. Contohnya di dalam macam mana kita nak berhujah dengan Mu'tazilah. Macam kuliah saya dalam iktisad tu kan. Dalam grup saya sendiri saya baca iktisad. Itu kitab dah tahap kita nak bagaimana kita nak melawan hujah-hujah firqah batilah ni, Mu'tazilah ke falsafah. Di dua itulah yang hebat, yang perlu kita lawan, dua ni je, falsafah dengan Mu'tazilah. Yang lain semua mudah je. Siapa itu ahli qiblat? Ahli qiblat orang yang solat. Ahli qiblah ini orang yang mendirikan solat. Itu dipanggil ahli qiblah. Maksudnya orang Islam ni dia ada qiblah dia satu, iaitu Kaabah. Ahli qiblah ialah ahli orang yang mendirikan solat menghadap Kaabah, dipanggil ahli qiblah. Ataupun nama lain Islam. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Itu masyhur kaum ulama kan. Kami tidak mengkafirkan ahli qiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli qiblah. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kami tidak akan mengkafirkan ahlul qiblah, maknanya orang yang solat menghadap kepada Kaabah. Kecuali dia buat sesuatu perkara, walaupun dia solat, dia buat satu perkara yang boleh membatalkan syahadah dia, itu bukan kita punya tugas. Kalau nak mengkafirkan dia, tu bukan tugas kita, itu tugas qadi, tugas mufti. Tentang takfir ni ada pembahasan panjang. Dalam kitab iktisad, Imam Ghazali bab akhir sekali. Bab akhir dalam kitab iktisad tu, tu ada bab takfir. Dan dalam tu ada kitab yang mustaqil dia, Al-Faisalut Tafarruqah. Imam Ghazali buat kitab kecil yang bahas tentang takfir. Itu ada pembahasan. Jadi ahlul qiblah tu orang Islam. Cuma kita hukum secara zahir je. Kita hukum secara zahir. Nabi ni orang munafik kan. Nabi layan macam orang Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, Nabi layan dia macam orang Islam. Nabi tahu dia munafik dan dia ketua munafik, Nabi tahu, tapi Nabi tetap layan dia sebagai orang Islam. Nabi semayangkan jenazah dia. Kita tengok orang tu ni, kafir, sesat, kafir. Kita ni siapa? Kita nilai orang tu secara zahir saja. Yang tahu dia ni beriman ke tak beriman, Islam ke tak Islam, dia ni ahli sunnah ke ahli bid'ah, Allah saja yang tahu. Itu Allah saja yang tahu. Kita hukum secara zahir saja. Kita tak tahu hati orang. Pernah dalam hadis Sahih Muslim, Usamah bin Zaid, dia bunuh satu orang yang ucap la ilaha illallah. Sampai orang tu attack dia. Lepas tu dia nak balas balik. Bila dia nak balas balik, lepas tu dia nak balas orang tu la ilaha illallah. Dia bunuh. Bila berita ni sampai kepada Rasulullah, saya kata, kau bunuh orang kata la ilaha illallah. Kau bunuh orang kata la ilaha illallah. Dia kata, ya Rasulullah, dia sebut tu sebab nak mempertahankan diri daripada pedang aku ni je. Rasulullah, kau dah tahu dah, kau belah dada dia, tengok dah. Dia tu cakap la ilaha tu sebab dia nak pertahankan. Kau dah tahu, bukan kerana betul-betul dia beriman. Kau dah tahu. Terkejut dia. Boleh tak kita kata semua asma-asma dapat dikaitkan dengan sebelum yang menjadi induk atau bukan boleh lagi dah, memang pun. Bukan boleh kata dah. Nak kitab dia saya tunjuk. Ada kitab ulama karang menghuraikan sifat daripada kudrah tu pecah pada 7 bahagian, setiap bahagian apa sifat dia. Daripada semua tu, saya ada kitab dia. Kitab dia masyhur, semua orang tahulah kalau mutakhir, tapi ulama mutakhirin lah. Dia ada bahas. Kitab Akidah Islamiyah Abdurrahman Al-Habannakah Al-Maidani Al-Habannakah. Itu ulama Syria tu. Walaupun dia ada macam unsur-unsur macam nak tatbikkan antara saudara kita itulah.
Tapi dia dihurai di situ. Antara kitab yang menghuraikan sifat Asmaul Husna dengan sifat 20. Atau Imam Fakhruddin Ar-Razi baca mukadimah kitab Tafsir Kabir itu, dibahaskan antara pecahan tentang sifat-sifat hakiki, sifat-sifat idafi, sifat-sifat salbi. Daripada tu ada gabungan antara sifat hakiki dan idafi. Ada gabungan antara hakiki dan salbi. Ada hubungan antara idafi dan salbi. Ada hubungan antara hakiki, salbi, idafi. Panjang nak bahas tu kalau nak. Ada ke mazhab asari. Mazhab asari, salafus soleh, ahlul hadis, itu semua sama je. Maknanya mereka lebih berhujah dengan Quran hadis. Mereka berhujah dengan Quran hadis tanpa mendalami. Nak kata tak guna langsung tu mustahil. Cuma tidak mendalami. Tidak mendalami hukum akal. Hujah-hujah akli secara mendalam seperti Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka cukup dengan Quran hadis. Tetapi mereka menyokong Asy'ariyah. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani. Itu muhadisin yang selari sejalan dengan Asy'ariyah. Cuma mereka tak betul-betul mendalami seperti mana ulama-ulama Asy'ariyah mendalami hukum akal atau hujah akli. Imam Nawawi bacalah kitab Syarah Sahih Muslim, Kitabul Iman. Saya 5 tahun dah khatam kitab Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi. Saya ngajar di madrasah ni. Imam Nawawi kata qala ashabuna minal mutakallimin. Qala ashabuna minal mutakallimin. Disebut. Kenapa dia kata ashabuna minal mutakallimin? Pasal dia bukan mutakallimin. Dia bukan mutakallim, Imam Nawawi. Tapi bila dia kata dalam fiqh qala ashabuna, itu fiqh sebab dia fuqaha. Dia muhaddis. Dan bila dia kata qala ashabuna, dia tak perlu kata qala ashabuna minal fuqaha, qala ashabuna minasy syafi'iyyin. Dia tak perlu sebut. Qala ashabuna cukup. Maksudnya dia sebahagian daripada fuqaha Syafi'iyah. Tapi bila bab akidah dia kata qala ashabuna minal mutakallimin. Contohnya Imam Ghazali, Imam Haramain. Imam Ghazali, Imam Haramain Asy'ariyah. Dia orang fuqaha mazhab Syafi'i, ashabul wujuh, mujtahid mazhab, dan dalam masa yang sama mereka mutakallimin Asy'ariyah. Maka Imam Nawawi kata qala ashabuna minal mutakallimin. Sebab dia bukan mutakallimin. Tapi ahlul asar, ahlul hadis yang selari dengan Asy'ariyah, cuma mereka tak mendalami seperti mana ulama Asy'ariyah untuk berhujah falsafah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ini mengaku oleh hadis, lepas tu tolak Asy'ariyah. Apa kau ni? Apa sebenarnya kau? Kau tak faham ke? Tak faham, nampak sangat tak faham tu. Dia sebenarnya sebab apa dia orang menolak Asy'ariyah? Sebenarnya akidah dia orang itu yang salah. Dia orang mengisbatkan anggota pada Allah, mengisbatkan Allah tu berjisim, mengisbatkan Allah bertempat. Bila Asy'ariyah menafikan semua tu, itu yang dia jadi musuh Asy'ariyah. Jadi dia untuk menunjukkan bahawa dia yang benar, maknanya dia akan kena tolak Asy'ariyah. Sebab apa? Dia isbatkan Allah bertempat. Dia mengisbatkan Allah berjisim, dia mengisbatkan Allah bertangan, beranggota. Kita tolak semua tu. Dia isbat, sebab tu dia tak suka Asy'ariyah. Yang Mujassimah, Musyabihah, Taimiyah, Wahyubiyah memang tak suka Asy'ariyah. Pasal apa? Kita punya akidah, kita menolak dia orang punya akidah. Kita kata laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan segala makhluk, tak boleh disifati dengan tempat, masa, anggota. Itu yang dia orang tak setuju. Dia orang rasa akidah yang sebenarnya Allah tu bertempat. Akidah yang sebenarnya Allah tu di langit. Akidah sebenarnya Allah duduk atas arasy. Akidah sebenarnya Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah. Dia sangka itulah akidah salafus soleh, itulah akidah alul hadis, itulah akidah Nabi sahabat, na'udzubillah. Sangkaan dia saja. Bila Asy'ariyah menolak benda tu, dia jadi musuh lah dengan Asy'ariyah. Sebab apa? Kita menolak akidah dia yang dia sangka itulah akidah Islam, itulah akidah salafus soleh. Itu sebab dia orang tak suka Asy'ariyah. Kalau orang yang faham, Imam Nawawi muhaddis, Ibnu Hajar muhaddis, tak menolak Asy'ariyah. Sebab apa? Mereka faham akidah sebenarnya bukan Allah tu bertempat. Allah tak berjisim. Jadi apa yang berlaku? Mereka menolak Imam Nawawi, menolak Ibnu Hajar Asqalani. Mereka kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani dalam bab akidah tak boleh pakai, bukan ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan. Mereka menolak Imam Nawawi. Itu yang baru menolak itu, belum lagi yang mengkafirkan. So, dia siap senarai tahun kurun kesekian ulama ni kafir. Tahun sekian ulama ni kafir. Tahun sekian ulama ni kafir. Ulama Wahabi ni.
Khalid Al-Ghamidi dalam kitab dia. Dia senaraikan ulama-ulama semuanya kafir. Semuanya kafir. Dia kafirkan terus. Sebab apa? Kata kita menolak Al-Quran, menolak hadis. Kita menolak Allah ada tangan. Kita menolak Allah beristiwa atas arasy. Kita menolak Allah ada wajah dan sebagainya. Itu kena faham betul-betul. Kalau kita dengar hujah-hujah dia, rasa macam dia je betul. Dengar hujah dia seolah-olah dia je betul. Ni Quran ni. Saya boleh cerita dalil Allah di langit sampai subuh. Dia cakap, saya kata, saya boleh cerita Allah di bumi sampai lusa. Tak faham pun. Semuanya apa ni, poyo je lah. Senang cerita. Kita ada manhaj yang solid nak memahami ayat muhkam, ayat mutasyabihat. Bagaimana nak berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat. Kita ada manhaj yang solid, yang dipersetujui oleh ulama' dengan dia punya balaghahnya, mantiknya, segala-galanya lah. Dia orang ni cacam merba, tanakut. Sini dia nafi, sini dia isbat. Sekejap lagi ada yang isbat, ada yang dia nafi. Ada yang dia takwil, ada yang dia tak takwil. So bila kita takwil tak boleh, bila dia takwil boleh. Bila kita kata kau takwil boleh, oh tak, itu bukan takwil, itu tafsir. Kami pun tafsir juga. Lawak, jawapan semua yang lawak-lawak, yang jahil lah orang kata. Senang cerita. Budak-budak punya alasan lah. Tapi nampak hebat. Dia punya bos dia seorang lah. Bos dia Ibn Taymiyah tu je. Bos dia Ibn Taymiyah tu je. Cukup InsyaAllah kita sambung besok insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sedikit sebanyak mukadimah untuk kita punya kuliah akidah kita ni. InsyaAllah kita mulakan baca kitab besok insyaAllah, dengan sedikit lagi mukadimah tentang sifat 20 ni, dan kita akan masuklah satu persatu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.